Hola Mamas and Papas, hari ini Dr. Mama Shah bersama Dr. Basha. Kita punya terapis pertuturan dan bahasa yang tersangat-sangat hebat. And for me, she's very special. Lewat tak tahu. Sangat-sangat hebat dan sangat-sangat orang kata famous. Dan juga antara terapis pertuturan dan bahasa di Malaysia yang sangat-sangat bukan saja terkenal, antara yang pertama memulakan oral rehabilitation. Apa bahasa Melayu oral rehabilitation, Dr. Basha? Rehabilitasi oral, tapi itu istilah orang kata up sikit Kalau istilah orang kata pemarahannya terapi untuk masalah pendengaran. Terapi untuk masalah pendengaran. And Dr. Basha bukan saja tengok kanak-kanak kan? Ya, dewasa juga. Dewasa juga. So agak-agak ada masalah pendengaran, ada orang kata masalah pendengar ni orang kata nampak macam simple. Kan sebenarnya dia ada banyak proses. Kalau dah lama sangat tak dengar, kita kena kena go through rehabilitation balik. And kalau kanak-kanak dia tak pernah dengar, so dia kena habilitasi. Betul. Yeah. So tapi oleh kerana bulan ini adalah bulan Bahasa Hearing and Speech Month ataupun bulan pendengaran dan pertuturan, kita nak fokus kepada general pertuturan dan bahasa. And kita pun akan go sedikit detail tentang oral rehabilitation maybe, but stay tuned. So get ready. So Dr. Mama akan start tanya soalan kepada Dr. Basha. Boleh ke? Ready. Okey, tak adalah. Sebenarnya kita nak minta Dr. Basha kenalkan diri sikit lah kan. Sikit-sikit cerita. Let's hear from the lady herself. Saya Basha, jangan confuse dengan Shasa. Kita Dr. Basha Sasa. Betul. Basha Shasa. Dia melihat telinga, saya melihat percakapan. Jadi bila gandingan kami berdua ni, orang kata molek lah ya. Betul. Melengkapkannya. Dan saya tua banyak daripada Shasa. Sebab seperti Shasta kata, saya antara orang yang terawal mungkin dan berkepakaran dalam masalah pendengaran. Jadi selama lebih 2 dekad saya telah berkhidmat sebagai terapis pertuturan dan memang bidang kepakaran saya adalah masalah pendengaran, dan pesakit yang saya jumpa seawal 3 bulan sehinggalah pesakit warga emas yang berumur 70 tahun, 80 tahun pun ada juga. Jadi merentasi usia dalam lingkungan pesakit-pesakit yang saya temui. Jadi sedikit sebanyak latar belakang, saya adalah alumni UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga alumni University of Melbourne, Australia. Itu je lah kot. Bukan calang-calang orang kan kita ada hari ni. Memang she's a very special lady in my life. As you know, kita orang ada gandingan yang sangat best. Dr. Basha, Dr. Shasa, you know. I feel so special today. Anyway, cakap pasal umur, come on. Dalam dunia kita kat Malaysia ni, pertuturan dan bahasa dan juga pendengaran bukanlah sangat lama ya. Dia taklah baru juga, tapi dia just nice. Tapi sangat latest sebenarnya. Kita sangat bagus. Seriously, kita punya pakar-pakar yang ada sekarang ni semua sangat-sangat awesome. So, dengan itu kita start soalan lain, Dr. Basha. Sila. Okay, so Dr. Basha, apakah kelewatan pertuturan dan apakah punca selalunya lah? Okey, sebelum kita cakap apakah dia kelewatan pertuturan, saya nak bagi takrifan dululah. Boleh. Dia kena takrifkan dulu supaya kita on the same page, kita faham apa yang kita bincangkan. Betul. Biasanya kalau guna ayat biasa dalam pertuturan sehari-hari, kita tanya, anak dah bercakap belum? Betul. Anak dah cakap apa? Itu adalah translasi ataupun apa yang kita bincangkan sebagai orang marahin lah kan. Jadi itu yang dikatakan pertuturan. Kalau di peringkat awal, pertuturan tu maksudnya anak dah bercakap belum? Dia dah sebut apa? Jadi dia merangkumi pertuturan yang secara istilahnya adalah bunyi. Pertuturan adalah bunyi. Apa bunyi yang keluar? Dan pertuturan juga merangkumi bahasa. Contohnya macam ni. Kalau budak tu dia cakap dek ya. Okey. Sedih nak cakap adik minta maaf berak. Okey. Mak faham. Mak kena faham. Okey. Jadi dek ya ada 2 orang kata apa, bukannya masalah sebab dia tengok umur budak. Kalau dia cakap dek ya umur dia 2 tahun ataupun nak masuk 3, saya rasa okey lagi. Tapi umur dia dah 5 tahun setengah masih cakap dek ya. Okey, itu masalah. Faham? Itu memang kena jumpa terapis. Kenapa dah 5 tahun cakap macam tu? Masih lagi dek ya instead of
Adik nak berak. ataupun adik dah berak, adik tengah berak. Jadi dik yak tu dia ada dua isu. Pertamanya sebutan. Adik jadi dik. Okay, maybe dik is something yang kita bahasa Melayu biasa kita ringkaskan kan. Adik jadi dik. Okay, maybe that's okay. Yak kita tak. Kita kalau budak 2 tahun, 3 tahun masih terima. Betul. 3 tahun setengah pun bolehlah terima kalau dia cakap ya. Tapi 4 tahun, 4 tahun setengah, dia kena boleh sebut berak. Betul, dia dah tak cute sebab kita selalu cakap, alah comel. Comel tak. Dia bukanlah tak comel. I'm sure dia nampak comel, tetapi dia dari segi perkembangan dah tak comel. Perkembangan. Okey, jadi nasihat pertama. Anak pelat, okey. Kalau umurnya adalah umur yang patut pelat. Mak bapak janganlah ikut pelat. So kita tak bolehlah sama-sama pelat. Jangan sama-sama pelat. Tak boleh peyat-peyat, tak kelakar. Tak kelakar. Tiba-tiba tukar. Betul. Dia keluar perok je. Dia perok pula. Kita nak balik kampung makan royannya. Ada orang perak di sini. Tapi saya perak utara. Saya dari Taiping, dia dari Gopeng. Taiping dengan Gopeng. Power gitu. Dr. Basha, Dr. Syazah, Taiping, Gopeng. Apa lagi nak? Okey, balik kepada isu peyat tadi. Peyat. Okey, jadi tips pertama, anak pelat, mak bapak jangan pelat. Yes, mak bapak betul. sebut macam biasa. Jadi bila ada anak cakap, "Dek, ya, adik dah berak ke? Ke adik nak berak?" Sebut betul. Okey, sebab sebutan dia kat situ masalah pertuturan sebab sebutan. Yang kedua adalah bahasanya. Sebab dia cakap adik berak, walaupun sebutan tak betul, tapi adik berak dari segi bahasanya, apa maksud dia? Adik nak berak, adik tengah berak, adik sudah berak. Yes. Kita tak tahu. Faham? Jadi bila bahasa dia tak lengkap, kat situ ada pertuturan dan bahasa. Masalah di situ. But then again, macam saya cakap tadi, pokoknya pokoknya umur yang budak sebut dek ya tu, pokoknya umurnya berapa. Ya, faham? Macam saya cakap tadi, kalau umurnya masih lagi 3 tahun ke bawah, saya terima. Itu memang dikira normal. Janganlah umur 2 tahun sebut adik ya nak pergi cek Dr. Basha. Belum lagi. Tapi kalau umur 4 tahun setengah, umur 5 tahun duk dek ya lagi, itu problem. So itu dah consider as kelewatan Pertuturan dan bahasa. Menariklah information ni. Basically kita dah faham apa itu kelewatan, pertuturan dan bahasa. Kembali kepada soalan saya, Dr. Basha. Apakah selalunya punca? Okey, dia banyak-banyak. Banyaklah sebab kan? Banyak sebab. Okey. Kita saya paling selalu lah orang kata. Sebab parents selalu tanya, kenapa anak I lambat cakap? Sekarang ni saya nampak buzzword ni, istilah bahasa Melayunya apa? Istilah yang macam like selalu famous lah, orang suka pakai. selalu didengung-dengungkan mungkin. Sikit-sikit autis ataupun autism Atau autisma. Autism, autis ada juga disebut. Sebenarnya autism tu salah satu sahaja puncanya. Okey, salah satu. Betul? Salah satu tau autism tu. Salah satu. Banyak lagi punca-puncanya. Contohnya yang pertama, kalau budak yang datang kepada saya, mak bapak nak bawa anak jumpa saya, pertama sekali soalan pertama, pendengarannya telah diperiksa oleh audiologist atau belum? Dia penting, soalannya adalah diperiksa oleh audiologist seperti Dr. Shah, Dr. Mama Shah, atau belum. Sebab kalau soalannya adalah pendengaran dia normal ke, mak bapak biasanya kata, oh kalau panggil dia pusing. Okey, kalau setakat panggil pusing, itu adalah salah satu tahap pendengaran, bukannya memastikan yang anak kita sebenarnya normal. Tak. Jadi kita nak pastikan anak kita yang betul-betul pendengarannya normal adalah kena jumpa audiologist. Betul. Bukan sesi ni bukan sesi saya kan, tapi kita cakap sikit lah. Betul. Sebenarnya audiologist adalah pintu untuk semua anak-anak yang ada masalah kelewatan pertuturan dan bahasa. Kena buat ujian pendengaran. Kita tak boleh assume. Sebab ujian pendengaran tak macam mata. Mata nampak tak nampak. Pendengaran dia sangat-sangat berbeza. Kita nak cerita pun panjang. Betul. Tapi kesimpulannya antara sebabnya adalah masalah pendengaran kan, Dr. Basha? I think punca ada banyak, tapi banyaklah orang kata autism lah ni lah, sebab orang suka sangat pakai kalau anak lambat cakap je autism kot. Sentiasa. Betul. So kita obviously hearing is one of the reasons ya. Okay, saya nak gunakan balik pada point yang pertama Dr. Basha cerita tadi. Apakah milestone ataupun perkembangan pertuturan dan bahasa? Sebab tadi Dr. Basha cakap kalau anak pelat at a certain age kita boleh tunggu dan lihat, tapi dah certain age tu dah kena
dah kena pergi cari terapis pertuturan dan bahasa. Apakah perkembangan tu? Okay. Milestone or age milestone? Apa yang kita boleh expect, kita jangkakan berlaku pada umur bila? Kan? Yes, correct. Okey, yang ni saya bagi CV yang mudah lah. Okey, CV Okey, semua orang ingat tau, ni tips tau. Okey, CV yang mudah adalah anak perlu ada perkataan pertama. Perkataan pertama di sekitar umur 12 bulan ke 24 bulan, patut dah ada perkataan pertama. Perkataan pertama ni tak semestinya sebutannya sangat jelas, tak semestinya perkataan macam yang kita sebut. Contohnya, kalau dia kata kucing tu tak pernah sebut kucing atau cat, dia sentiasa meow. Okey, itu kira perkataan. Kalau dia cakap meow pun dia Kira perkataan. Jadi kita boleh kira dari segi 12 ke 24 bulan tu adalah julat masa dia. Dia bukan macam pak umur ni kena ada. Dia ada julat masa. Sebab ada baby bercakap 8 bulan. Kalau baby yang bercakap 8 bulan dan kita tahu benda lain yang dia akan buat selepasnya akan lebih cepat. Sebab pertama first word, perkataan-perkataan pertama kena sebut. Lepas dia dah boleh sebut perkataan pertama, dia kena tahu combine. Dek ya, contoh balik semula. Dek ya. Hari ni kita ni tahu main sentence is dek ya. Dek ya. Dek ya. Akak ya. Untuk dia boleh sebut dek ya ni, kita tahu secara teorinya dia dah sebut perkataan yang berlainan daripada mulut dia, dah ada 50 perkataan. Tu CV dia. Okey, 50 Kalau tak hit 50, dia tak boleh combine. So jadi itu macam let's say kalau kita cakap satu cawan cawan pengumpulan perkataan perkataan lah kan? Yang perkataan 50 patah perkataan tu baru anak kita boleh start nak bercantum ayat. bercantum. So macam ni lah apa yang saya faham. Anak kecil ni kena sentiasa keluar, kena sentiasa dapat tengok new things, dapat tengok belajar perkataan baru dia dapat hit 50 tu. Betul. Then dia akan develop. Sebab tu saya suka tentang accidental learning. Tambah pula ya. Stimulasi dia tu, rangsangan tu penting. Sangat-sangat penting. Okay? Betul. Lepas tu dia combine perkataan bermula 18 bulan. Jadi mungkin 18 bulan sekitar sampai maybe dalam 30 bulan lebih kurang. Itu sekitar usia dia boleh combine. Jadi combine tu dia jadi 2 perkataan lah per ayat. Okay. So first of course lah 2 words. Dek ya. Dek ya. Dek ya. Jadi kalau setahun 1 perkataan 1 ayat per ayat. Okay. 2 tahun 2 perkataan per ayat. 3 tahun lebih kurang lah 3 perkataan per ayat. Tapi dah masuk 4 tahun ke atas dah tak boleh pakai dah itu. So basically dah boleh bergaduh lah. Dah boleh bergaduh dah. Saya cakap kalau 4 tahun dah boleh bergaduh. Kalau tak bergaduh tu macam something is not quite right. Lepas tu kan Dr. Basha, betul ke laki memang lagi lambat daripada perempuan? Mitos semata. Tu mitos Itu memang mitos. Sebabnya ekspektasi ataupun cara kita membesarkan anak lelaki dan membesarkan anak perempuan menyebabkan kita rasa anak lelaki akan lambat bercakap dan diterima pakai sebagai satu fakta. Sebenarnya Okta bukan fakta tau. Tapi betul sebab anak saya yang lelaki tu mula-mula dia lambat, tapi macam bila dia start pick up, dia memang lagi non-stop cakap. Dah 4 tahun dah memang dah boleh gaduh. Tu basically betul Dr. Bashar punya, I mean that is actually memang fakta lah ikut CV tadi tu. Okay, alright. Seterusnya Dr. Bashar, tadi kita cakap pasal masalah pendengaran kan. So macam apa kesan dia kalau let's say anak ni ada masalah lambat pertuturan bahasa, tapi sebenarnya masalah dia pasal pendengaran, tapi kita tak tahu pun yang ada masalah pendengaran. Apa efek dia? Okey. Ini dari segi pertuturan bahasa lah. Yang ini saya rasa saya nak jawab panjang sikit. Okey. Sebab sebagai seorang yang memang penggiat lah, dia kata penggiat dalam bidang masalah pendengaran, kita tersangat biasa dengar mak bapak yang bersalin mak bukan bapak. Bila mak salin di hospital, anak ada saringan pendengaran. Betul. Dan hospital kata okey lagi sebulan kena datang balik. Tapi tak pergi. Sebabnya katanya alah anak saya baby lagi. Nak bagi dengar buat apa? Baby bukannya boleh buat apa pun. Banyak beranggapan begitu. Wow. I never thought of that. Yang masalahnya apa? Anak yang seperti saya cakap tadi, baby akan mula bercakap sekitar umur 12 bulan kan? Betul. Rasa-rasanya dia nak mula bercakap 12 bulan tu, adakah daripada point lahir ke umur 12 bulan dia hanya jumut tak membuat apa-apa?
Adakah dia hanya terlentang ataupun belajar menyerap dan sebagainya tanpa menerima apa-apa rangsangan, input daripada telinganya? Jawab soalan tu. Kalau kata, alah baby dia boleh buat apa, kalau dia tak ada masuk apa-apa, jangan harap, jangan fikir, jangan expect dia bakal bercakap umur 12 bulan. In fact, kita tahu kan, baby bukan mendengar lepas lahir. Bukan. Sebenarnya, okey, kita buat quiz sekejap. Bilakah anak kita mula mendengar? Ceng, ceng, ceng. Tadang. Okey. Okey, nak Dah jawab? ada jawab belum? Okay. Bolehlah kita bagi tahu jawapan. Kita bagi tahu jawapan. Okey. Mula mendengar pada awal trimester kedua. Dalam perut. Dalam janin. Masa janin. Yes. Sangat-sangat early on anak kita dah mendengar. Sebab masa tu dia bukan saja, mungkin dia tak mendengar pertuturan dan bahasa yang berlaku kat luar, dia boleh mendengar apa yang berlaku dalam perut kita. Macam dengar bunyi dalam air lah. Sebab itu macam kata permulaan dia untuk keluar ke dunia. Dia kena dengar bunyi dung 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 jantung, apa yang berlaku dengan the amniotic fluid. Seawal itu, sebab tu bila di trimester terakhir kan, mak-mak yang ada pengalaman perasan kan, setengah muzik, setengah bunyi, setengah sumber kebisingan, sumber hingar akan menyebabkan anak pun dia menari. Betul. Kan? And that's really interesting. If I can share, of course, kalau saya pergi dengan muzik apa, dia pun akan bergerak. Mungkin dia enjoy ataupun mungkin dia macam, what's that sound? What's that? Yeah. For me, yang paling best bila saya baca Al-Fatihah. Dia punya reaction is just remarkable. Yes. So itu memang experience saya sendirilah. So kita tahulah memang anak kita boleh react to it. But obviously masa kita dalam perut, kita rasa ada dua benda lah. Adakah dia mendengar ataupun merasa? Sebab semula kan wave. Wave. Tapi kalau getaran pun rasa pun juga. dia rasa. So itu pentingnya, walaupun kita rasa dia boleh dengar, bila lahir mesti buat ujian saringan pendengaran bayi. Betul. Dan kalau hospital kata kena datang semula, pergi. Dan kalau hospital tu tak ada newborn hearing screening, cubalah cari. Kena cari. Sebab tu sangat-sangat penting. Sebab anak ni penting untuk, bukan je untuk mendengar, untuk bercakap. Pembelajaran kan, Dr. Pasha? Betul. Contohnya nak pergi ke mana? Saya bekerja di UKM. Boleh pergi ke klinik audiologi di UKM. Dan saya juga bekerja di autistik. Boleh juga buat appointment. Ini bukan iklan untuk Dr. Shah. Itulah, itu pun juga fakta. Itu pun juga fakta. Yang pentingnya, pastikan tahap pendengaran anak tu normal. Sebab kalau pun tadi kita cakap mungkin budak autism, yang autism adalah perkataan yang paling popular kan. Popular lah sekarang ni. Sikit autism walaupun bukan autism. Betul. Kalau ada budak yang ada autism dan ada masalah pendengaran, ada. Main dalam jagaan saya ada. Jadi apa-apa pun pendengaran tu kita kena pastikan dulu. Normal atau tidak. Saringan ni sangat penting. Sebab kalau kita dapati yang bayi ni tadi tak mendengar, kita boleh cepat-cepat berikan intervensi. Yang pertama, kita kena pasti masalah pendengaran dia, jenis apa, tahap apa. Tak dengar ni dia macam rabun. Ada yang rabun macam tak pakai spek pun boleh lagi. Ada yang rabun macam I, kalau tak pakai spek, orang berdiri 5 meter, I tak tahu mata dia 3, mata dia 2. Ada yang tahap rabun yang dikira legally blind. Kan? Itu dah bukan rabun, itu dah memang legally blind. Ya, dia memang yes. Dan ada yang visual, yang total blindness. Kan? Yang blind pun ada juga tahap dia. Masalah pendengaran pun sama kan? Dah kita bercakap macam audiologist pula. Sorry, tak apa. Memang, this is how amazing Dr. Basha is. Boleh jadi dua-dua kalau kita nak. Sembang kencang kan? Jadi, masalah pendengaran ni, kalau kita boleh berikan diagnosis yang betul, alat yang betul, terapi yang betul, ajar mendengar dan ajar bercakap, seawal dia baby, dia akan membesar macam budak-budak yang mendengar. By the time umur 3 tahun, 4 tahun macam tu, dia tak perlu nak terapi intensif lagi dah. Tak perlu nak tiap-tiap minggu cari antibiotik, tak perlu dah. Betul. Dan lagi awal anak tu didiagnose dan dia go through therapy, lagi cepatlah anak tu dah stop terapi. That means makin kuranglah pembelanjaan untuk nak terapi, untuk nak terapi. apa berulang. Bukan, bila kita cakap pasal pembelanjaan, it's not just about paying the therapy. It's also the perjalanan, masa yang kita boleh gunakan untuk mencari kewangan. So basically sangat penting saringan ni supaya kita cepat-cepat dapatkan anak kita kembali kepada the right pathway. Sebab kena ingat anak
Sekarang ni budak mula tadika dah 4 tahun kan. Sebelum tu mungkin play school whatever kan. Umur 4-5 tahun dah nak start tadika. Kalau start terapi sekitar masa 4-5 tahun, dia nak masuk tadika tanpa mendengar, tanpa bahasa, nak berkawan macam mana? Betul. Cikgu nak mengajar, nak dengar apa, yang nak faham apa yang cikgu arahkan macam mana? Betul. Sebab tu kita perlu ikut yang saringan tu, dapat tahu anak kita ni pendengaran normal lah atau tidak. Sebab kalau tak normal, saya faham mak bapak akan sangat terkesan. Okey, dia lebih kurang macam satu kebanyakan ibu bapa lah, dia terkesan, dia jadi grieving. Iyalah, kita faham tak ada siapa yang berdoa kata nak anak yang tak mendengar. Tapi you dapat anak yang tak mendengar, anak yang ada masalah pendengaran, itu adalah satu rezeki. Itu adalah pada saya lebih kurang macam satu hadiah kepada mak bapak yang level up. Orang kata kalau guna istilah game kan, you upkan your game. Betul. Di situ. Yalah, kalau kita tengok secara spiritually, sebenarnya itu adalah satu gift. They are considered as a gifted child. Grieving boleh grieve. Boleh tak grieve. lama. Tak boleh lama. Because kita manusia kan, kita boleh melalui perasaan sedih. Tapi jangan sedih lama sangat. Jadi saya sebagai terapis, saya kena kesan okey ni tahap mana grieving, sejauh mana, seteruk mana. Sebab pada masa yang sama saya akan kata, saya tahu sedih, saya tahu kecewa, kita kena bergerak. Saya boleh tolong ajar. Yes. Antara pada saya kira gift adalah bila kita bekerja dengan mak ataupun bekerja dengan bapa dalam terapi tu, kita ajar macam mana cara nak bercakap, perkataannya begini, masanya begini, bila suasana permainannya begini olahan bahasanya contohnya. Mak bapak tu mendapat ilmu tu, dia bukan guna untuk anak yang ni tau, untuk anak yang tak mendengar je. Semua anak-anak. Untuk semua anak dia. Sangat biasa bagi saya mendengar mak bapak cerita, adik yang selepas pada yang tak mendengar ni, dia akan bercakap cepat. Sebab ibu bapa dah belajar cara yang betul untuk mengajar anak betul-betul the right way untuk mengeluarkan bahasa and everything. In fact, saya tengok kan Dr. Basha punya session ni, dia bukan je macam belajar bercakap, kadang-kadang belajar English kalau bahasanya English, even bahasa Melayu kalau let's say kita tengah belajar bahasa Melayu. So basically memang to me is awesome lah. Tapi saya anak tak perlu nak belajar, tapi saya belajar lah sebab nak kena faham kan apa yang terapis pertuturan dan bahasa perlu buat. Sebab tak rugi, itu adalah ilmu keibubapaan. Yes, correct. Sebenarnya macam mana cara, teknik, strategi yang betul untuk bercakap dengan anak. Sebab minta maaf sebab ni kebanyakan mak-mak saya banyak cakap dengan anak, saya membebil je kat dia. Okey, membebil bukan strategi yang saya sarankan Ada juga mak-mak yang saya kata, mak tunggu sekejap, itu bebel itu bebel. Beza bebel dan bercakap. Bebel dan bercakap dan mengajar. Dan mengajar. Kita kena mengajar dengan cara anak tak perasan dia diajar. Anak tak perasan dia sedang belajar. Jadi bila dia tak perasan benda yang dia tahu, dia tengah main. Jadi bila dia main, dia khusyuk lah. Dia akan terus main. Dan masa tu kita beri dengan strategi, teknik yang betul. Benda tu yang akan bertambah dan meningkatkan kemahiran berbahasa dia. Jadi balik kepada impaknya tadi, kalau kita tak intervene awal, kita tak bagi intervensi terapi peringkat awal, nak masuk sekolah tadika satu masalah, nak masuk sekolah formal pada umur 6 atau 7 tahun, ikut silibus mana yang budak tu masuk sekolah mana, macam mana? Sebab kemahiran pertuturan, kemahiran bahasa adalah asas kepada kemahiran akademik. Yes, definitely kan. Jadi kalau anak kita berbahasanya kurang, bercakapnya kurang, sama ada dari segi apa yang keluar ataupun apa yang dia faham, bila di sekolah macam mana? Sedangkan bila dah sekolah, cikgu tak ajar dah nak bercakap, cikgu ajar mata pelajaran. Betul. Subjek. I think that is a very important fact and information kepada ibu bapa di luar sana. Bila anak kita dah kena ready betul-betul untuk nak masuk darjah 1, and proses dia memang start daripada lelaki. Dan bila kita cakap pasal school readiness ni, satunya kemahiran akademik. School readiness yang kedua, kesediaan ke sekolah yang kedua adalah kebolehan berkawan, bersosial, bermain dengan kawan. Yang itu tu, kalau anak kita bahasanya kurang, macam mana dia nak bersosial dengan baik? Betul. Kalau dia kena bully, dia nak cerita macam mana? Betul. Kalau dia yang bully orang, dia nak putar cerita macam mana? Betul. Itu proses itu proses pembesaran anak-anak kita.
kena jalan yang betul, Kena. dapatlah dia emosi yang lebih stabil. Emosi yang lebih stabil. Dan bila kita ada emosi kita pelbagai. Emosi budak yang adalah kompleks ya. Jadi sekitar umur 2, 3 naik ke 4 tu orang kata terrible 2s, terrible 3s. Faktor yang besar di situ adalah emosi dia sangat kompleks. Perasaannya bercampur baur berpelbagai-bagai. Tetapi bahasanya tak sampai. Betul. Sebab memang secara normalnya umur 2 ke 3 bahasanya terhad. Betul. Jadi kalau kita rasa perasaan kita pelbagai-bagai, bercampur baur, macam-macam berkecamuk jiwa orang kata apa? Jiwa kacau. Jiwa kacau. Tapi nak melahirkan, nak mengekspresikannya tu tak ada cara. Sebab itulah anak banyak ada Terrible 2, terrible 3, tantrum. So I mean itulah sebenarnya masalah dia. So, itu yang masalah dia. Sebab tu bila dia dah naik 4, bahasa dia makin banyak, dia dah kurang. Sebabnya dia dah makin sophisticated. Bahasanya makin sophisticated, so dia boleh. So dari segi emosi psychosocial. So berbalik lagi, impaknya adalah perpanjangan. Kalau start sekolah dengan lambat bercakap, lambat berbahasa, akademik tak boleh nak catch up, benda ni akan mempengaruhi performance akademik, macam mana dia di sekolah. Betul. Dan bila performance akademik tak boleh nak catch up sampai bila-bila, mempengaruhi tertiary nanti. Lepas habis sekolah menengah, nak ke mana? Boleh tak nak ke mana-mana? Jadi kalau tak boleh nak banyak tempat, pilihan terhad. Bila pilihan terhad, pilihan pekerjaan juga terhad. Tapi Dr. Basha, saya nak tambah sikit lah. Sebenarnya it's not just impact pada anak tau. Impact kepada ibu bapa tu pun lagi besar sebenarnya. Betul. Sebab kita ni sebagai ibu bapa, kita nak anak kita boleh menjaga diri mereka. Sebab kita semua tak tahu bila kita akan mati. Betul. Ini bunyi macam sedih sikit lah, but it is the fact. Nak macam berdikari. Ya, kita nak make sure anak kita boleh berfungsi, boleh berdikari, boleh jaga diri sendiri, boleh mencari duit dan sebagainya. Dan kalau kita lambat, kita yang rugi sebab kita kena pegang tangan anak kita lebih lama ataupun mungkin forever, mungkin selama-lamanya. Yes, and you know, it basically ultimately sebagai mama dan papa, sebagai ibu bapa, kita nak anak kita berfungsi, anak kita boleh menjaga, I mean like, you know, worst case scenario jaga kita one day. Tapi I'm just saying, kita nak anak kita cepat-cepat boleh independent. And independent comes with pendengaran yang baik, pertuturan yang baik. Pendengaran dan pertuturan dan komunikasi yang baik. Dan boleh kata ini adalah satu pattern lah yang saya nampak. Of course, bila anak kita tu kita dapat bercakap sama dengan orang lain, kasihan kita tu kuat. Jadi kita rasa nak melindungi, nak protect dia tu sangat kuat. Dan mungkin kita terlebih protect dia compare dengan anak-anak lain. Betul. Itu antara masalah untuk nak menjadikan anak kita berdikari. Itu adalah satu cabaran yang besar, menjadi satu batu orang penghalang yang sangat besar nak jadikan anak berdikari. Sedangkan anak kita yang tak mendengar ni, banding dengan anak-anak lain yang mendengar, dia lebih memerlukan skill berdikari itu daripada adik-beradik dia yang mendengar. Betul, sangat betul. Sebab dia memang orang kata lebih mencabarlah dia punya kehidupan di masa depan. Tetapi dengan intervensi yang awal, dia akan sama macam anak. Dia akan sama. Tapi mak bapak, seorang mak bapak kita kena kuat sikit. Betul. Kita kena kuat sikit mamas and papas. Kalau let's say this is what we have to go through. And how about pelat, Dr. Basha? Apakah impact dia? Macam kita cakap pasal pendengaran bukanlah macam cakap agak obvious, tapi macam anak-anak yang pelat, kalau tak dibetulkan, apa jadi? Okey, pelat ni dia kalau dari segi istilah ni kita masuk dalam pertuturan sebab dia bunyi. Of course antara pelat yang utamanya kalau tak mendengar dengan baik, of course pelat. Tapi ada yang normal, mendengar okey, tapi masih pelat. Okey. Dan pelat ni pun kita tengok pelatnya ada yang tahap sangat sedikit pada saya lah. Dia bunyi-bunyi tertentu. Macam setengah orang tak boleh sebut, maaf mungkin ada setengah orang tak boleh sebut R. Dan benda ni kalau tak diberikan intervensi sampai besar. Sampai ketua lah. Dia jadi habit. Dia jadi habit. Dan ada yang tak boleh sebut S. Dia akan jadi ataupun kadang dia letter, dia bawa angin tu ke tepi. Jadi itu adalah pada saya tahap pelat yang sangat, pada saya senang lah, kes yang senang. Okay. So betul cepatlah boleh baik. Cepat boleh baik, tapi kena terapi lah, tak boleh. Dia jadi senang kalau kita intervention. Macam kena intervention. Dia tak ada macam okey makan yang ni selesai atau buat exercise ni selesai, tak rapi tu. Okey, itu tahap pelat yang mudah.
Tapi ada kepilatan yang disebabkan oleh mungkin dari segi program otak. Otak akan bagi tahu, sebab ini semua adalah otot yang berlaku di sini. Bila kita nak bercakap ni, kita ada articulators bahasa Inggeris ya. Sebab kalau kita cuba betul-betul fokus bila kita bercakap, bibir, lidah, gigi, pipi, di ruang kerongkong kita, banyak benda-benda ni dia punya pergerakan dia macam satu tarian. Dia mesti bersinkroni, berirama. Dia mesti timing dia betul. Kalau timing tak betul tu syashul sebut. Begitu. Ya. Jadi untuk mendapatkan timing yang betul ni, sebab tu budak dia praktis bercakap. Mula-mula dia kena dengar bunyi yang betul. Dengar. Dia hit dalam 12 months macam tu, dia mula praktis bercakap. Sebab tu bila dia praktis bercakap, dia bercakap salah, kita jangan bercakap salah sebab dia kena dengar bunyi yang betul. Okay? Itu sebab dia. Tapi kalau kesilapan pertuturan pelat dia tu berpunca dari dia panggil apraxia atau dyspraxia ni, ada childhood apraxia disorder. Okey, tu terma speech therapist. Yang lebih orang kata profesional. Profesional. Yang ni dia memerlukan strategi yang lebih spesifik, sebabnya dia apabila arahan diberi daripada otak untuk mulut ataupun artikulator bergerak, lidah, gigi, pipi, apa semua, bibir, arahan tu dia jadi macam kita 404 punya page bila kita klik itu website kan, www 5404 tak sampai, ataupun disampai salah, ataupun disampai lambat. Itu yang antara masalah dyspraxia atau apraxia dalam kanak-kanak ada berlaku. Itu salah satunya. Tapi ada juga speech sound disorder ataupun bunyi kepilatan yang memang tak ada punca. Kita tak dapat cari punca tapi yang tahu pelat. Ada juga pendengaran okey, bukan apraxia, tapi kalau tengok ni pun tak ada masalah sumbing dan sebagainya. Sebab sumbing cleft lip palate, sumbing bibir dan sumbing lelangit juga menyumbang kepada kesengawan, kepilatan dan sebagainya. Tapi kalau macam apraxia yang tadi, yang saya sebutkan tadi, memang perlu specific intervention lah. Okay, so kita dah belajar sesuatu tentang pelat. Sebenarnya saya pun belajar. I just understand the concept of kata kita punya muscle. So basically banyak benda yang kita kena faham sebagai ibu bapa sebenarnya. Betul. Tapi kita tak payah nak fikir semua benda unless anak kita memang ada problem dan kita go into it lah. So Dr. Basha, apakah intervensi yang paling sesuai untuk anak-anak yang lambat bertuturan dan bahasa? Okey, kalau saya boleh tambah sikit berkenaan intervensi ni, daripada pelat tu tadi, intervensinya apa? Pertamanya, janganlah sumbat sentiasa mulut anak tu dengan puting. No puting. Memanglah comfort sucking penting bila budak distress. Tapi kalau dia tak distress, duk dipalam mulut dia sentiasa, itu apakah? So jangan jadikan benda tu habit lah. Jangan jadi benda tu habit. Sebab mulut ni kenapa saya tergelak? Sebab kadang-kadang kalau macam baby, kita faham dia perlu comfort sucking a lot sebab dia tak ada bahasa nak cakap. Tapi kalau budak tu dah boleh berjalan, berlari, masih lagi di mulut dia sentiasa ada puting. Macam tak sesuai lah. Tak sesuai sebab dia memerlukan mulut dia untuk bercakap. Tapi kalau dia lebih sayangkan puting dalam mulut dia, kalau dia boleh bercakap pun dia akan pergi sebab dia nanti buka mulut, jatuhkan puting dia. Betul. Okay? Itu masalah. Itu masalah utama. Jadi penggunaan puting, mak bapak kena jaga. Saya nampak dari segi bahasa, penggunaan bahasa nak melahirkan, nak bertutur. Kalau dentist akan tengok dari segi gigi, pertumbuhan gigi dan susun atur gigi atas, gigi bawah, dia punya lengkuk dan sebagainya. Itu pertama. Dan keduanya pemakanan. Okey, pemakanan sebabnya budak ikut umur dia start 6 bulan dah introduce solid kan? Betul. Jadi ikut umur yang bersesuaian, bila time dia boleh makan daging contohnya, bila time dia boleh kunyah apple macam gigit macam tu, itu semua adalah kemahiran otot. Betul. Anak tu kena expose dengan pelbagai jenis tekstur makanan supaya dia punya motor kat mulut tu semua dapat diaktifkan. Itulah dia boleh bercakap. Tekstur, rasa. Janganlah pergi makan cili api kan. Yang kata nak cili mulut, jangan. Tapi dia tak boleh
boleh kita hanya introduce satu sahaja. Ni saya tak bercakap dari segi autism lah, sebab autism tu cerita lain sebab dia ada dia besar lagi cerita di situ sebab dia akan preference tertentu. Tapi kalau anak kita tak ada diagnosis seperti ini, dedahkan anak makan macam mana yang kita makan. Betul. Betul. I think that is so true. Sebab itu juga dapat membantu fussy eating kepada anak-anak. Okey, so intervensi dari segi macam apa yang mak bapak boleh buat. Okey, dari segi sebenarnya, of course kalau saya sebagai speech therapist, saya kata kalau ada kegusaran, kalau rasa macam anak aku ni okey ke tak sebenarnya, pergilah pertamanya check hearing. Yang pertama check hearing, pendengaran. Sebab kalau you datang pada speech therapist pun, speech therapist sepatutnya speech therapist akan cakap pendengarannya macam mana, normal ke, dah jumpa audiologist ke. Sebab kalau saya akan tanya terus, dah jumpa audiologist ke belum. Kalau kata tak, tapi dia dengar je, okey, saya tak nak pakai yang tu. Saya kata kena jumpa audiologist. Ingat cakap macam Rabun tu kan. Yes, sebenarnya semua orang kena jumpa audiologist awal-awal. Kita semua kena tahu kita punya pendengaran tahap mana. Sebab nak pakai pendengaran sampai kita mati. Sampai tutup mata selama-lamanya. Sampai tutup mata, tutup telinga lah. Kan. Bulan pendengaran dan bahasa. Memang kena pun. Ya, betul. Dapatkan intervensi daripada orang yang betul. Saya dapati juga dalam dunia sokmed TikTok lah, Instagram lah, mungkin di Facebook pun ada juga lah. Menyarankan ubat-ubat ataupun penawar Suplemen. Walaupun Dr. Marsha buat suplemen, tapi I'm very strong with this. Yes. Saya faham kalau kita nak menjadikan anak kita sihat. Okey, anak kita sihat, jaga. Tapi kalau kita bergantung semata-mata penawar ke, suplemen ke, air masjid ke, air jampi ke, itu yang kita kata, okey, saya berpegang pada ni sebab nanti anak saya boleh bercakap, minta maaf, saya tak pernah dengar lagi benda tu berlaku. Kalau betul ada yang berlaku, mai kat saya. Dia dah keluar. Jadi pada saya kena sangat berhati-hati, jangan mudah tertipu sebab pada saya kalau semudah itulah kita nak selesaikan masalah pertuturan, pendengaran, bahasa, kami ni memang tak ada kerja lah. Betul. Tapi masalah nak jumpa Dr. Basha pun tak senang tuan-tuan dan perempuan. So ini luxury dapat masa dengan Dr. Basha. But that is so true. I think ibu bapa kena pandai sikit lah. Kalau I'm sure you all pandai, boleh cuba, tapi jangan pakai itu saja. Macam kita nak kurus, kita kena pergi gym, kita kena buat otot. Kalau kita nak, itu juga kita kena jaga makan benda yang elok. Sama juga dengan pertuturan bahasa, is muscle. Nak kena bercakap, nak kena practice. Dan benda lain semua tu extra. Betul. Kita ikhtiarlah holistik. Tapi bagi saya paling penting ialah speech therapy lah. That one memang kita kena ada teknik untuk betulkan keadaan. Sebab dia tak ada satu benda yang kata okey, kalau buat macam ni jamin, mana-mana budak buat pun jamin dia akan bercakap. Okey, itu bohong lah, memang confirm bohong. Pada saya sebagai speech therapist pun tak ada dua budak yang datang jumpa saya dia pun treatment plan dia sama. Sebab kita tengok umur, tengok kebolehan, tengok keluarga, tengok kebolehan mak bapaknya lagi, siapa yang spend time dengan dia, budak ni dia punya tahap sosioekonomi dan sebagainya. Kita banyak tengok dan kita buat macam baju tu tailor made betul-betul ikut individu tu. Sebab kita nak cepat keluar daripada terapi. Betul. Bukan kita nak dudukkan dia simpan selama-lamanya. Yes, betul. I think that's the whole point untuk terapi. Lagi cepat kita dapat tengok apa yang spesifik untuk anak kita. Anak pertama, anak kedua pun tak sama. Betul. Dia punya treatment berbeza kalau anak normal. Apatah lagi kalau anak kita ada specific needs. Kalau keperluannya twin pun tak sama. Betul. Kesimpulannya setiap individu adalah sangat berbeza. Telinga kanan dengan telinga kiri pun tak sama. Apatah lagi manusia. Yes. Jadi jangan tertipu dengan minyak ke, senaman ke, pil ke, apa ke. Kalau suplemen macam nak bagi anak sihat, nak jaga dia punya immunity ke apa ke. Of course itu memang kita nak bagi anak sihat. Tapi bukannya itu dari segi nutrisi. Itu segi nutrisi. Bukannya saya beli pil ni nak bagi anak saya cepat bercakap. No. Definitely, I totally agree with that and I stand with that. So, kita tanya lagi sikit boleh Dr. Basha? Boleh. Okay. Lama kita dengan session Dr. Basha ni sebab sebenarnya saya ni list banyak lagi ni, tapi kita akan sikit lagi nak tanya Dr. Basha sebab dah lewat kan. Okay Dr. Basha, sorry Okay, my next question.
bolehkah orang dewasa mengalami kelewatan pertuturan? Dan jika ia, apakah punca asasnya? Kalau betul lah. Kita cakap pasal babies. Sebab ini kan bulan pendengaran dan pertuturan. It's not just kids. Semua umur. Semua umur. Sebab tadi Dr. Syah cakap tadi apa? I said we need to hear. Kita nak dengar sampai mata kita tutup. Telinga kita tutup juga. Sampai semua tutup. Semua tutup lah. Dia close shop kan? Close shop. Dan masuk ke alam lain kan? Yes. Saya berhenti berkhidmat di dunia. Okey, kalau orang dewasa ni kita tak panggil kelewatan lah. Kita panggil dah jadi masalah lah. Okey. Pertamanya, dia mungkin ada masalah daripada kecil. Contohnya orang ada masalah pendengaran. Dia sampai bila-bila dia akan ada masalah dia pendengaran. akan sentiasa ada masalah pendengaran. So, maksudnya dia akan ada masalah pertuturan juga. Masalah pertuturan. Jadi kalau masalah pertuturan itu semasa kecil, semasa awal tidak diintervensi, tidak diterapi dengan betul ataupun tidak diterapi pada masa yang sepatutnya, dia sepatutnya belum grad lagi pada terapi, tapi for whatever reason setelah dikeluarkan, diberhentikan terapi. Contohnya, masalah bahasa pertuturan dia dapat daripada akibat tak boleh mendengar tu, sampai bila-bila lah benda tu akan ada. Okey. Itu pertama. Okey. Dan kedua, of course macam saya sebut tadi, kalau pelat tak boleh sebut bunyi ke apa, kau pada kecil tak buat apa, memang sampai besar pun akan ada. Okey, itu. Tapi ada yang macam contohnya budak-budak sekolah. Ni belum pergi dewasa lagi. Budak sekolah yang masa peringkat usia sekolah, mungkin sekolah rendah, mungkin sekolah menengah, tiba-tiba dapat masalah pendengaran perolehan, kan? Dia macam ada infection. Ada infection jangkitan telinga ke. Yang kita buat dirt je. Kita rasa macam nanti baiklah tu. Tapi dia jadi lama. Dia jadi lama. Dan berpanjangan dan last jadi permanent. Sepatutnya benda tu jadi temporary, jadi sementara. Lala jadi kekal. Kekal lah, masalah kekal. Jadi benda ni boleh berlaku masa usia sekolah dan boleh berlaku masa dewasa. Yes. Jadi masalah pendengaran boleh berlaku pada mana-mana peringkat umur. Itu masalah pendengaran ya. Ada satu lagi aspek yang ni memang bukan di bawah bidang klinikal saya, tapi saya tahu kewujudannya. Orang yang kena dapat traumatic brain injury, kecederaan otak yang traumatik, macam TBI TBI. TBI ni macam stroke contohnya, masalah stroke, terlibat aksiden contohnya, ataupun sawan yang teruk mungkin, yang ni sebab tu kita biasa macam tengok orang lepas stroke kan, tak boleh nak bercakap, ataupun dia nampak dia faham tapi bila nak bercakap mungkin sebab yang tu aphasia. Itu kita panggil dia tak boleh nak mengeluarkan bahasa dia, tu adalah aphasia. Dia punya kecelaruan itu. Kalau bahasa dia ada tapi sebutan dia yang bercelaru, itu adalah dysarthria. Nak sebutan tu dia dah tak boleh. Wow. Ada juga orang dewasa, macam saya sebut dyspraxia untuk budak-budak tadi. Ada juga orang dewasa lepas stroke dapat dyspraxia. So maksudnya lepas stroke dia ada masalah motor. Sebab stroke tu berlaku di otak kan. Jadi bila otak kacau, benda lain kacau. Betul. So kesimpulannya, di mana-mana peringkat umur, bahasa dan pertuturan boleh ada masalah dan Dr. Basha diperlukan untuk semua orang. Betul tak? Saya dan rakan-rakan saya yang sepasukan sebagai terapis pertuturan bahasa ni, memang kami memang diperlukan lah. Ya, actually betul. Tak ramai kan speech therapist kat Malaysia ni. 300 lebih kot. Ada 300 lebih saja. So sebab itulah Dr. Mama cakap ada soalan tanya, sebab inilah waktunya untuk tanya. Boleh tinggalkan soalan dekat kita punya tempat soalan dan kita akan tanya balik kepada Dr. Basha. Sebab memang sebenarnya ramai orang nak tahu tapi tak tahu nak tanya kat siapa, kat mana, siapa mana dan siapa yang sebenar-benarnya yang ada jawapan yang betul. Sebab kita sekarang ada AI, kita ada Google, kita ada apa, tapi sebenarnya dia tak customize. So kalau you need a specific question, you just tinggalkan PM kami soalan ataupun tinggalkan soalan anda. InsyaAllah kita akan cuba tanyakan kepada Dr. Basha. Okey Dr. Basha, ada soalan-soalan lagi sikit je lagi tapi lebih spesifik. Tadi tu macam agak big Okey, saya baru bersalin dan anak dah jalani ujian saringan pendengaran. Kenapa hospital suruh saya datang semula untuk ujian ulangan? Baby saya baru beberapa minggu dan dia nak mula bercakap pun masih lambat lagi. Okey, ini yang macam kita sebut awal tadi ya. Kalau hospital suruh pergi tu, tolonglah pergi. Okey, sebab bila saringan ni, dia ujian dia ringkas ya. Nama pun saringan, screening je. Dia belum betul-betul boleh diagnosis. Betul. Kalau anak kita dia dapati okey saringan tak lepas, kita datang balik semula sebab mungkin tak lepas, mungkin sebab ada fluid ke apa, there are certain things that happen sebab baru je lahir kan. Sebab tu kena ulang. Dan kalau ulang tu pun fail,
ikutlah apa hospital cakap. Bila nak kena datang balik. Jangan bertangguh. And saya rasa nak tambah sikit Dr. Basha, kita ada this thing called golden age. Yes. Umur apa? Umur kritikal. Critical period. Ya, sebab sebenarnya anak yang terlepas golden age ni mungkin tak akan dengar sampai bila. 80% daripada kemahiran mendengar, berbahasa, kawal emosi, regulasi diri. Contoh regulasi diri ni, bila tak puas hati kita nak golek atas lantai ataupun macam cuba bertenang, Regulasi. Itu regulasi diri. Regulasi yang penuh cabaran ni perlukan regulasi yang lebih mantap. Benda-benda ni 80% kemahiran asasnya ataupun foundationnya berlaku dari sekitar 3 ke 3.5 tahun. Itu dia punya asas, umur asas dia. Kalau asas ni kita tak diberikan pada usia 3 ke 3.5 tahun, kalau selepas tu baru nak ajar, bukan tak boleh, dia akan lebih mencabar. Dia akan lebih mencabar. Sebab tu nak ajar budak mendengar yang baik-baik, bercakap yang baik-baik, berkelakuan yang baik-baik. Jangan cakap, alah tak apa, dia kecil lagi, dialah dia nak bentak-bentak orang, nak tengking-tengking orang, nak pukul-pukul orang pun. Jangan ya. Sebab tu kita ngajar gentle hands. Untuk yang kalau macam dia kuat memukul ataupun bila bercakap, guna suara, intonasi yang betul, bahasa yang betul, jangan dipelat-pelatkan. Sebab kita cuma ada 2,000 lebih hari sahaja untuk mendapatkan asas, mendirikan asas yang betul kepada kemahiran-kemahiran ni. Selepas tu boleh nak ajar, tapi lambat. So tadi kita cakap pasal umur regulasi. Kita juga ada golden age pertuturan bahasa. Kita ada umur sampai ke 15 tahun baru nak pakai alat. Audiologist boleh bagi alat tapi tak semestinya boleh bertutur. Sebab itu bukan kepakaran kami sebagai audiologist. Kami bantu mendengar, which is input. Dr. Basha, output. So input kena betul dulu, baru boleh keluarkan output. Tapi kita tanya pakar, boleh ke Dr. Basha umur 15 tahun baru nak pakai alat masih boleh bercakap ke tak? Tak. Okay, jawapan kita. So, apakah umur maksimum untuk kita boleh bantu anak bercakap kalau ada masalah pendengaran? Maksudnya mental normal maksudnya dia bukan neurodiversity. Orang kata autism, dia bukan autism. Tak ada masalah intellectual. Bukan ada masalah intellectual, tapi masalah pendengaran. Saya akan letak cut off saya 3.5 tahun ke 4 tahun. Wow. That's early. Ya. Okey, dia macam ni. Otak kita ni dia berumah-rumah tau. Okey, contohnya untuk penglihatan kat belakang ni, occipital. Kat belakang. Ni sanggul saya. Pendengaran. Occipital belakang itu penglihatan. Temporal, which is kat sini. Betul-betul atas telinga ni kan. Telinga kita sini, dekat sini ni. Okey. Ini adalah untuk pendengaran. Bila kita tak mendengar dengan jelas ataupun memang orang kata pekak betul lah, tak dengar, tuli, memang tuli. Ya. Rumah yang untuk pendengaran ni dia tak dapat stimuli. Bila dia tak dapat stimuli, kita boleh kata bahasa mudahnya rumah tu kosong. Tak ada orang duduk. Jadi macam rumah-rumah kosong kat Malaysia ni. Kalau orang yang patutnya duduk situ, tak ada orang duduk, siapa yang datang duduk? Penunggu. Okey. Confident je. Penunggu. Jadi yang pergi adalah orang yang berdekatan. Dia tengok hospital ni, penglihatan tadi kan, visual. Dia kata, temporal, tak ada orang duduk, aku nak pergi. Dia meluaskan jajahan dia. Sebab tu biasa kita tengok budak yang pendengaran dia kurang, tapi apa yang dia tengok, dia ingat. Jalan nak pergi sini, lalu sini, dia akan ingat sebab visual dia very strong. Begitu juga conversely, orang yang tak boleh melihat, pendengaran dia kuat. Bunyi tapak kaki dia tahu dah, tu tapak kaki Dr. Shah. Contohnya macam tu. Sebab pendengaran dia, rumahnya besar. Dia hospital ni tak ada stimulasi, jadi untuk pendengaran dia menjajah di belakang. Okay. So bila kita faham konsep pendengaran, listening brain ni, kalau otak untuk pendengaran tu tak diberi stimuli untuk masa yang panjang, paling boleh ajar pun untuk tahu ada bunyi tak ada bunyi, dan mungkin tu bunyi ataupun tu bunyi tapi nak ajar untuk memahami bahasa, pertuturan, berbual, mendengar di dalam kelas, yang tu tak boleh berlaku apabila otak dah lama kosong. So
Anak-anak ni kesan dia, obviously dia kena masuk ke dunia, bukan pertuturan lah. Dia kena pergi ke dunia bahasa manual, iaitu bahasa isyarat. Bahasa isyarat pun komuniti dia besar. Betul. Sekolah-sekolah khas pendengaran di Malaysia memang modnya adalah mod bahasa isyarat. Di Malaysia contohnya macam YMCA Deaf Foundation ataupun Federation of the Deaf Malaysia, MFT, memang adalah advokasi kepada bahasa isyarat Malaysia. Jadi ada komunitinya di situ. Jadi janganlah kata Abdul, anak saya tak boleh bercakap. Abdul macam mana? Tak boleh bercakap, dia boleh berisyarat. Tapi basically itulah orang kata paling lambat untuk pertuturan bahasa ialah umur 3 tahun 4 tahun takut dengar. So harap-harap mamas dan papas yang tengok session kita hari ni cepat-cepatlah dapatkan bantuan kalau memang perlukan bantuan. Kalau ada saudara yang perlukan bantuan, cepat-cepat, sebab dia golden age tu. Sesibuk mana pun kita sebagai ibu dan bapa, kita kena make sure golden age kita jaga. Dan saya nak minta jadi kepoci sikit. Kalau macam kita tahu anak saudara kita, anak jiran kita memang baru bersalin ke hospital mana, hospital tu ada saringan pendengaran tak? Kau saringan pendengaran tu apa? Okey, kau tanya apa tu mungkinlah tak ada. Betul. Dan sangat penting sebab kita nak make sure anak-anak kita ni boleh bantu menaikkan ekonomi Malaysia. Sangat penting. Dia bunyi macam besarnya, tak, betul, sangat penting. Dia membantu kita in the long run. Kalau saya boleh menggunakan istilah yang tinggi sedikit lah, bukan tinggi mana pun, WHO telah mendapati daripada banyak-banyak senarai orang kata ketidakupayaan, pendengaran adalah antara yang tertinggi, top 3 dalam top 3. Tapi pendengaran adalah satu-satunya kurang upaya yang boleh menormalkan pengidapnya jika diberi diagnosis, intervensi yang betul pada masa yang tepat, pada masa yang awal. Betul. Satu-satunya. Yes. So it's so important that kita cepat-cepat intervensi untuk bawakan anak kita kepada landasan yang betul dan boleh compete with the rest of the kids. Boleh. Dia bukan tak boleh. Boleh sampai ke orang kata opportunity dan orang kata apa? Dia boleh cari apa yang dia nak. I think I've told you before kan Syah, sebab saya bekerja dah 22 tahun sebab saya mula kerja umur 13 tahun kan saya mula kerja. Ya, betul. Lawak je. Jadi masa saya awal bekerja dulu, kanak-kanak yang saya berjumpa masa tu sekarang ni jadi mak orang, bapa orang, accountant, lecturer, engineer, journalist. Ya, macam orang ingat macam boleh ke? Boleh. The sky is the limit. Not even the sky is the limit. Maybe one day kita akan astronaut yang kedua pada Malaysia dan memakai implan koklear ataupun alat bantu dengar. Yes. Who knows, you know. Betul. So the sky is the limit. Yes. I hope mama dan papa dapatlah something from here. Okay, sikit. Two more questions. Boleh Dr. Basha? Okay. Alright. Anak saya berumur 2 tahun dan belum lagi boleh sebut apa-apa perkataan. Dia memang terlalu senyap. Perlukah saya risau? Ya. Yes. Sila risau. Kalau anak terlalu senyap, of course, saya rasa itu kalau dah 2 tahun, saya akan tunggu 2 tahun. Kalau umur dia 12 bulan pun saya dah risau. Betul. Saya sebagai audiologist ni lagilah bila nak cakap ni, bila nak cakap kan. So basically please risau. It's good to risau. Lebih baik kita risau daripada tak risau. Betul. Dan kebiasaannya bila mak bapak risau, memang ada benda kerisauan itu berasas. Yes. Kebiasaannya lah. Percaya you punya insting. Percaya insting. Ya. Okay. Last question. Last question. Ish. Okay. Anak saya ada iPad-nya sendiri. Okay. Sebab dia memang sangat sukakan iPad. Saya dapati dia banyak pelajari bahasa dan perkataan daripada apa yang dia tonton dari iPad-nya. Tapi ada yang kata tabiat ini tak patut digalakkan. Sedangkan saya rasa ianya bagus. Apa pendapat Dr. Basha? Okey, ini memang satu benda yang besar dan dia adalah benda yang saya tak pernah fikir semasa saya student dulu ini akan jadi masalah. Sebenarnya masalah. Pertamanya saya sebut dari segi speech and language development, perkembangan pertuturan dan bahasa. Kalaupun anak tu belajar bahasa, belajar words ataupun belajar bahasa lain, dia belajar bahasa Inggeris contohnya daripada iPad dia, adakah masa yang dia tidak dengan iPad cukup banyak untuk dia praktis apa yang dia belajar kat situ dengan orang lain?
Apa tujuan kita belajar bahasa? Apa tujuan kita bercakap? Untuk interaksi kan? Tapi kalau kita dapat bahasa yang bombastik ke ataupun boleh dapat bahasa lain, tapi kita tak ada peluang nak menggunakan bahasa tu dengan orang sebab kita macam ni dia memanjang, then apakah matlamatnya? Apakah matlamatnya ada bahasa tu? Okey, itu satu. Ini adalah dia punya habit dan memang tak boleh sukar untuk dilepaskan. Kemahiran bersosial dia. Satu observasi yang pada saya sangat menarik apabila masa raya, dulu kita bila ikut raya kan mak bapak kan, macam bosannya mak janganlah balik, lepas tu kena cubit kat bawah meja kan. Yes. Macam okay, behave. Tapi kita memang tahu macam ni, bila raya salam orang, makan, duduk diam-diam, jangan mengada-ngada minta duit raya, sebab kita belajar benda tu. But you know what I see now? Mak bapak raya, bersembang raya, whatever, anak, Oh my God, guilty. to me, how do these kids learn about apa yang kita Adab. buat masa raya? Adab. Yes, sebenarnya betul. I see that as well, and I rasa macam I need to do something about it, and I think we all should do something about it, because anak hilang the opportunity untuk faham kenapa kita beraya. Kenapa kita beraya? Kenapa Adab beraya. apa itu adab? Apa Adab itu pergi rumah orang. silaturahim. Adab berkunjung rumah orang dan sebagainya. Sampai anak nak makan pun, ini masa raya dia tak nak lepaskan mata dan tangan dia dengan iPad, jadi maknya menyuapkan juadah raya. Ya, betul. I find that interesting. Using a neutral word, very neutral word, Yeah. that is interesting. It is interesting, but yet we need to obviously look into it lah. As mamas and papas, I think we need to look at it seriously lah. Benda ni adalah mengganggu perkembangan pertuturan dan bahasa anak kita dari yang high level. Betul, tak? betul. Cuba bayangkan, fast forward, anak kita sekarang katalah 8 tahun, tambah lagi kata 20 tahun, 28 tahun, mungkin masa tu dia dah ada anak kecil. Adakah dia faham bila bertandang raya ke rumah orang, apakah adab-adab yang perlu dibuat apabila beraya di rumah orang? Atau adakah masa tu semua orang beraya secara virtual? Kita pun tak tahu kan Kita pun future tak macam mana, tahu. tapi yang penting kita kena memberikan apa yang terbaik untuk anak kita. Betul. Kadang nak salam pun sebelah tangan salam, mata tak lepas juga pada phone, pada iPad ataupun skrin dia. Saya kata kalau anak saya tahu dah nak buat apa, tapi tak apalah nak orang kan. But those are the things that pada saya kegusaran yang besar. Ya. Jadi, Benda tu nampak macam kecil, tapi sebenarnya impak dia untuk pertumbuhan dari segi pertuturan dan bahasa akan ada impak. Itu tak masuk, saya tak, sebab ini bukan bidang saya, yang saya nak sebut ni adalah dari segi kognitif. Yes. Sebabnya Brain development. brain development, apa yang berlaku pada skrin semuanya high trash, very very captivating dari segi bunyinya, dari segi warnanya, visualnya, pendengarannya. Jadi anything yang kurang daripada tu, dia punya warna, gambar, suara dan sebagainya, tak menarik. Jadi kalau kita nak ajar anak menghargai alam, pergi ke pantai contohnya, ataupun pergi ke sungai contohnya, tengok pada tempat yang tak ada tekan keluar ataupun tekan ada bunyi, dia mendapati semua ni bosan. Jadi bila tak dapat skrin tu, dia jadi sangat ketagih dan kita nampak seolah-olah ketagihan dadah. Sebab ini adalah dadah sebenarnya. Betul. Dia dah zaman moden. Dadah zaman moden, betul. Jadi dia mempengaruhi cara pembelajaran. Sebab tu dapat didapati budak-budak yang terlalu tinggi dia punya screen time dia seolah-olah ada attention deficit. Sebabnya kalau apa-apa saja threshold stimulasi rangsangan tu rendah daripada apa yang dia biasa tengok di skrin, dia tak boleh deal. Dia tak sabar nak tunggu. Sebab yang dia tahu tekan kena keluar. Sebenarnya Dr. Basha, saya tak rasa kanak-kanak je, saya rasa dewasa pun. Betul, sebabnya bila macam saya kan, saya dah terlampau banyak untuk kerja. Dan you akan rasa macam alam tu dah tak ada, you tak boleh nak enjoy the smell of the flowers. Kita tak boleh sabar nak tunggu lebih lama. Sebab macam, okay, gratification mana? Kepuasan mana? Tak ada. Okay, move. Dia jadi macam tu. So mungkin kita kena ajar diri kita dulu. Sebelum kita praktik kepada anak kita. Mungkin dua-dua pun kena. So mungkin kita semua kena belajar menikmati, kerana kita pun nak maintain pertuturan dan bahasa kita sampai kita akhir hayat.
Saya tambah lagi sedikit mengenai penggunaan iPad. Budak yang sentiasa duduk dengan iPad. Jadi kalau saya boleh tunjuk posture, dia duduk macam ni. Ataupun kalau dia duduk kat kerusi pun, dia letak, dia macam ni. Jadi posture ni, Duduk betul. bayangkan untuk kanak-kanak yang sepatutnya bangun, melompat, berlari, memanjat dan sebagainya, mengagah lah budak kan. Orang Kedah kata mengagah. Tak tahu tapi sekarang baru tahu. Gagah ya. Dia tak buat semua tu sebab posture dia untuk masa yang lama, berhari-hari adalah Bongkok. Dan budak sepatutnya aktif. Betul. Mengagah. Tapi bila dia tak aktif, dia tak guna tenaga dia. Obesity. Berlakulah obesity. Dan nutritionist juga mendapati bila budak makan tapi dia tak concentrate makan. Sebabnya bila dia makan, mulut je dia makan, tapi otak dia adalah pada skrin. Dia punya proses pemakanan dia tu tak link dengan otak dia. Dari segi penghadaman dan sebagainya, benda tu berkait. Wow, banyak sebenarnya Sangat impak banyak. menggunakan tablet ni. So orang kata sebaik-baiknya kalau boleh elakkan. Main benda-benda alami, main benda-benda yang lebih toys. Pembelian toys lebih baik daripada gunakan tablet. Sebab tu rumah saya banyak toys, tapi husband saya kata jangan banyak sangat toys. Sebab I beli juga. Sebab I beli, betul. Benda ni bukan saja macam berangsangan otak, rangsangan motor skill. Semualah orang kata jangan tengok pembesaran tu satu jalan je. Sebab Semua. bermain adalah pekerjaan kepada anak-anak kita. Kerja dia apa? Kerja dia memang bermain. Betul. Sebab tu American Association of Pediatrician, dia kata bawah 36 bulan zero screen time. Kalau guna screen time pun adalah untuk video calling yang ada orang lain tolong. Ada manusia. Bawah 36 bulan zero. Itu American Association of Pediatrician. Malaysia saya tak tahu lagi, saya tak nampak lagi ada guideline kan. Tapi I think basically I'm pretty sure that's considered extensive dengan nombor bilangan manusia ada dekat Amerika kan, betul tak? Betul. So I think tak ada bezanya kot kat Malaysia, Dr. Basha. So walaupun saya cakap tadi last, tapi mungkin dah sikit lagi. Betul ke masalah pertuturan bahasa ni adalah inheritance? Adakah masalah genetik? Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. So kadang-kadang kalau anda family history, kita pun kena bersedia. Sebab dari segi masalah pendengaran contohnya, memang kita ada dah kenal pasti jin yang menyebabkan pendengaran, masalah pendengaran. Itu kalau yang disebabkan oleh kehadiran jin tersebutlah. Faham? G-E-N-E bukan J-I-N. Bukan J-I-N. Bukan jin pekak datang menghantui dah. Please jangan buat kelakar. Okey. Itu cerita lain. Bukan hari ni. Yang tu ada. Dan dalam jagaan saya ramai jugalah yang dalam keluarga tu ada 2, ada 3 yang ada masalah pendengaran. Faham? Jadi bila tu berlaku memang jelaslah sebabnya bila ada lebih pada seorang kan. Itu masalah pendengaran. Autism, sebab autism ni adalah insiden tertinggi dari segi disability, developmental disability. Dia kalau tak silap saya, kalau di Amerika 1 dalam 39 kanak-kanak lelaki akan ada autism seorang. Kita kumpul 39 orang, akan ada seorang budak lelaki. Kalau budak perempuan dia besar sikit. Budak perempuan saya tak ingat. Saya rasa dalam 70 lebih sikit kalau budak perempuan. But I will check. Don't believe me in that. But 1 in 39 is true for boys in American population. Jadi yang ini bukanlah orang kata wajib benda ni berlaku. Tapi kadang-kadang kita nampak anak yang ada autism, lepas tu salah seorang mak atau bapa ni kita nampak ada ciri-ciri yang sama tetapi cair sedikit simptomnya. Sebab spektrum kan besar. So mungkin dia ada sedikit ciri-cirinya kita nampak, okey, dia ada persamaan. Dan biasa juga kita dengar daripada mak bapak, kadang-kadang bapak lah yang dengar, masa dia bawa anak dia pergi test untuk tengok ada autism ke tidak, bapak dia pun dapat diagnosis ataupun mak dia pun dapat diagnosis juga. Sebab bila psikologis ataupun pediatrician yang buat tu, dia macam tengok, saya rasa you pun kena test juga. Tapi ni tak semestinya. Ini ada kadang-kadang. Berapa insiden prevalence ni saya tak tahu. Okay. Kadang-kadang. Basically ada kena mengenal lah. Sebab tu pentingnya tahu family. Betul. Sebab tu kena pergi beraya, kita kena tahu what's going on with the family. Dan tu juga kenapa perkahwinan orang kata consanguineous marriage. Perkahwinan sedarah sedarah lah. Satu jalur itu tidak digalakkan. Sebabnya kalau ada jin-jin yang kita tak nak berkembang biak tu, kalau kita kahwin dengan sedarah, benda tu akan lebih kuat.
Betul. Okay, hopefully yang benda ni sebenarnya dah lama, cuma orang tak banyak cakap. So hopefully bolehlah belajar sesuatu. Okay, last, I promise. Berapa kali last? Apakah intervensi yang boleh dijalankan ataupun dilakukan untuk parents ni, untuk anak-anak yang ada masalah kelewatan pertuturan bahasa? Quick one. Okay. To me, this is for any parents. Okay, talk, play, sing, share a book with your kids. Share book. Yeah. Okay, saya kata share bukannya baca, sebab mak bapak ni ingat kalau baca ada buku tak? Ada contohnya ni buku, kata lagi buku kan. Okay, dia akan baca Ali nampak bola. Lepas tu suruh anak dia ikut. Come on lah. Dia kata share a book, belajar sikit. Kata selalu masuk YouTube, TikTok, segala benda kan. Cari ilmu-ilmu pasal macam mana nak share a book dengan anak-anak. Share a book. The word is share a book. Share. Kongsi buku. Bukannya ajar baca. Itu bosan. Anak ni nampak dia bampak je, mak bapak dia cakap kau lari. Oh tak nak. iPad mana? Dia tanya kan. But you need to really talk with your child, not talk to. Kalau talking to tu macam pompang. Anak pun macam bising. Lepas tu dia shut off. Kalau yang boleh dengar pun tiba-tiba dia macam tak dengar kan. Betul, tu namanya selektif. Selektif. Jadi bila kita talk with your child, kita bersembang. Perasan tak kalau budak tu dia ada orang yang layan dia sembang, dia bercakap macam orang tua kan. Panjang cerita dia. Lepas kita pun kena buat macam tu. Dan gunakan bahasa pada tahap dia, dan sekali-sekala perkenalkan istilah atau perkataan yang up sedikit. Di situlah belajarnya new vocabulary, kosa kata yang baru. Betul. Dan nyanyi. Nyanyi ni kena bagi dekat penyanyi kita, retis kita kan. Sangat. Sebab nyanyi is very helpful. Very important. Start daripada bayi. Jangan risau kata suara saya katak pun malu nak dengar. Anak kita, dia tak judgemental. Dia bukannya juri. Ya, betul. Anak kita sebenarnya kita nyanyi macam mana pun, itulah yang ingat sampai ke tua. Macam kita lah, kita kena ingat apa mak kita nyanyi kita. Betul. Walaupun suara mak kita tak on, tapi macam it's my mother, she's the best, the most beautiful. Ya. Nyanyi. Daripada baby sampai lepas tu dia pula yang menyanyi lah. Kan? Menyanyi. Sebab menyanyi ni bukan sahaja dia menyeronokkan. Of course menyeronokkan. Ada orang tak seronok menyanyi. I think it's such a... memang suka ni. Kan? Dan budak belajar banyak pada situ. Dari segi perkataannya, dari segi bahasanya, ataupun dari segi culture-nya, budayanya kan. Okey, itu satu. Dan selain daripada kata, tapi rumah saya tak banyak buku lah. Okey, pergilah ambil keahlian perpustakaan mana-mana, tu satu. Okey, ataupun ni mak saya bukanlah orang yang berpelajaran tinggi sebagainya, sekolah menengah pun habis tingkatan 3 macam tu Tapi dari segi ilmu untuk membesarkan anak, dia memang tip-top. Yang saya paling ingat, mak dia suka menyanyi dengan kami, dan dia akan bercerita. Cerita apa? Batu belah batu bertangkup, si tanggang, cerita-cerita yang Melayu lah, Raja Bersiung dan sebagainya. Okay. Dia tak adalah cerita Snow White segala benda ni. Yalah zaman kita kot. Okay. I mean it doesn't matter kan. Macam cerita pasal apa berlaku dengan kita pun okey. It's just a cerita je. Hari ni kan mama jumpa ni, pergi sana nampak ikan besar, ikan tu. It's literally anything. And the story can have some drama in it. Macam lepas tu rasa-rasa jadi macam mana? Dah pergi situ tiba-tiba tak ada. Lah, tu mama tak takut ke? Takut lah. Lepas tu tiba-tiba dah. You know, things like that. So this back and forth conversation really builds the language, really builds the back and forth kind of chat, dan budak akan rasa confident. Ya, dengan itu juga kita ada good or better relationship with our children. The bonding. The bonding tu yang itu mahal. Yang itu tak boleh beli. Tak boleh nak beli. Yang tu mana pun tak boleh beli. Betul. Terapis macam-macam benda bagus pun, yang part bonding tu kalau tak ada, sebenarnya obviously orang selalu ingat macam lah hantar kat terapi anak terus pandai. Tak. Sebenarnya kita hantar terapi untuk kita sebagai ibu bapa belajar macam mana nak bantu anak kita, sebab masa paling panjang anak kita adalah bersama kita. Betul. Bukan dengan terapis. Bukan dengan terapis. Sebab tu Syah, yang ni tak tanya pun nak cakap juga. Okay. I like it. Go for it. Mak bapak yang datang jumpa saya,
Kalau hang kata, boleh tak saya nak tunggu kat luar? Tak boleh, hang tunggu sini sampai aku kata dah habis baru hang keluar. Oh tak ada lah bang, betul kan? kita cakap Elok-elok lah. elok lah. Okay. I cakap peraturan saya untuk datang terapi dengan saya, mak atau bapa siapa salah satulah datang, duduk, buat sama-sama. Anak dengan saya seminggu nak kata sekali pun tak mungkin seminggu, 2 minggu sekali. Penting tu 2 minggu sekali tu cepat-cepat sikit. Masa lain bukan dengan saya tau. Habis tu dekat rumah tak buat apa, nak mengharap lagi 2 minggu datang jumpa saya. Kalau macam tu saja bergantung semata-mata sesi dalam terapi untuk nak buat aktiviti yang macam ni, rasa-rasa bila anak ni nak mula bercakap, tahun depan pun belum tentu. Betul? Jadi bapak yang datang jumpa saya, diorang memang dah tahu yang diorang kena awal-awal lagi telah diberi warning oleh saya. Saya kata ready ke tidak nak buat benda ni, sanggup ke tidak. Kalau tak sanggup memang nak kena cari terapis lain lah. Faham. Kena pergi dengan terapis lain. Tapi I can tell you that Dr. Basha ni tak senang nak dapat ya. So kalau betul-betul rasa perlu, mesti cepat-cepat buat ujian dan dapatkan waktu anda bersama Dr. Basha. Dr. Basha dah cakap tadi kan, Dr. Basha is available in UKM, sometimes at Ear Testing Hearing and Physiotherapy Center di Taman Tun. Anyway, Dr. Basha, kita pun dah hampir ke hujung rancangan Ola and Oli Discovery. I have so many questions lagi nak tanya ni. I mean, of course intervention ni kalau cakap banyak macam alat bantu dengar untuk kalau anak ada masalah pendengaran kena dapatkan alat bantu dengar ya Dr. Basha sebelum jumpa Dr. Basha. Tak kisahlah alat bantu dengar hearing aids ataupun cochlear implant, tengoklah tahap masalah ni kat mana. And sebenarnya kalau anda di Malaysia banyak sangat bantuan yang available untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ni kalau ikutkan kat Malaysia ni sangat bertuah. Banyak sangat pertolongan daripada kerajaan, daripada universiti. Ya Allah, you name it man. Sebab tu Dr. Basha ada di universiti dan juga in private because keperluan dia besar. Mungkin you nak lebih sikit, you bayarlah lebih sikit. Tapi yang penting buat sesuatu. InsyaAllah dengan ikhtiar you'll get there. So, before we end, mungkin Dr. Basha nak cakap sepatah dua kata. Saya tak tanya soalan dah. Dr. Basha boleh berikan sepatah dua kata before we leave to the mamas and papas. Ilmu keibubapaan sangat penting. Kita nak persiapkan anak bukan secara material atau fizikal semata-mata. Nak mengembangkan sebab bila dia pandai berbahasa, pandai bertutur, dia nak dapat ilmu dari segi sekolah dan sebagainya lebih senang. Dia nak terus maju tu akan lebih senang. Nak belajar bahasa kedua lebih senang. Okey, ilmu keibubapaan sangat penting, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ada kegusaran, kerisauan, kenapa anak ni macam ni ya? Janganlah simpan lama-lama sebabnya dia bukan macam duit dekat bank yang akan bertambah-tambah. Dia tak. Kalau betul kerisauan, kegusaran tu berasas, dia akan jadi lebih teruk dan disimpan lagi lama jadi lebih parah. Okey, jadi itu dua benda yang saya nak ingatkan pada mama dan papa di luar sana. Thank you so much Dr. Basha. Basically dengan ini kita orang dua-dua nak mengucapkan Better Hearing and Speech Month kepada semua ibu bapa, mamas dan papas di luar sana. And cepat-cepat dapat intervensi kalau ada. And if you have any questions, boleh tinggalkan soalan di sini. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Basha. Sama-sama. Dan juga thank you mamas and papas kerana watching. And also, bye.